Muka surat belakang. Ketika Sayyidina Umar wafat, meninggal dunia, wafat ni bahasa Indonesia, kalau kita di sini wafat untuk Nabi, maka berkata Ibnu Mas'ud, telah meninggal 9 daripada 10 ilmu. 9 daripada 10 ilmu dah hilang, 90% ilmu hilang. Orang pun tanya, kenapa engkau berkata demikian? Padahal di tengah-tengah kita masih banyak sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, aku tak maksudkan ilmu fatwa dan ilmu tentang hukum. Aku maksudkan ilmu tentang Allah Ta'ala. Di situlah kelebihan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Ali pun bawah daripada mereka. Sayyidina Ali ni kira ilmu paling banyak lah. Sebab dia duduk dengan Rasulullah, diasuh oleh Rasulullah dari kecil sampailah besar. Ilmu dia paling banyak. Tapi dia kalah dari segi rahsia tu tadi, sir. Menyebabkan kedudukan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar lebih daripada Sayyidina Ali. Sesungguhnya kemasyhuran Abu Bakar adalah kerana dia khalifah, sedangkan kelebihan yang diperolehinya adalah kerana suatu rahsia yang mulia dalam hatinya. Kemasyhuran Umar pula disebabkan siasah dan disebabkan politik, dan kelebihannya disebabkan ilmu mengenal Allah yang mati 90% dengan kematiannya. Kemudian Imam Al-Ghazali, dia nak tunjuk contoh ulama-ulama zaman dulu yang mereka ni adalah orang-orang yang ada rahsia, ada kerahsiaan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, jalan dia jalan akhirat, iaitu ulama-ulama fiqh. Kepada generasi sekarang, kalau kita sebut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, bila sebut Imam Syafi'i, bila sebut imam-imam ni, kita kata tu ulama fiqh. Ni Imam Ghazali nak tunjuk mereka ni bukan sekadar ulama fiqh, mereka juga ulama-ulama jalan akhirat. Nanti dia bagi contoh-contoh dia. Muka surat terakhir. Adapun ulama fiqh yang menjadi pemimpin ilmu fiqh dan pahlawan mazhab, yakni mereka yang banyak pengikutnya pada mazhab-mazhab itu adalah 5, iaitu Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Rahmat Allah kiranya kepada mereka sekalian. Kata Imam Ghazali, mazhab yang paling ramai pengikut dia, yang paling utama ada 5. Tapi sekarang ni yang tinggal 4 lah. Yang Sufyan Ats-Tsauri ni dia tak sempat tersebar luas sebab dia bertelagah dengan khalifah. Khalifah nak suruh ikut cakap khalifah pun dia tak mau. Khalifah nak lantik bagi jawatan pun dia tak mau. Jadi dia lari daripada khalifah, menyebabkan pengikut dia tak ramai dan mazhab dia pun terhapus. Tapi 5 ni lah mazhab yang besar. Jadi kita bila sebut nama-nama ni, kita duk bayang tokoh-tokoh fiqh. Sebenarnya mereka ni juga tokoh-tokoh tasawuf. Macam mana yang dikatakan mereka ni tokoh tasawuf? Kata Imam Ghazali, masing-masing mereka adalah abid, rajin buat amal ibadah, zahid, orang-orang yang zuhud pada dunia, alim, maksud dia banyak ilmu, faham akan kepentingan umat di dunia, maksud dia faham masalah umat, dan menghendaki dengan fiqhnya itu akan wajah Allah Ta'ala. Maksud dia mereka ni dengan ilmu mereka tu, mereka menghendaki wajah Allah Ta'ala, bukan nak yang lain-lain. Kemudian Imam Ghazali dia bandingkan dengan ulama fiqh zaman dia. Ulama fiqh zaman ni yang benda-benda 5 ni tak ada. Nak kata abid pun tak abid, duk sibuk berdebat. Berdebat isu khilaf. Nak kata zuhud pun tak zuhud sebab ramai dah hidup mewah. Hidup bermewah-mewah. Nak kata alim pun tak alim, ilmu tak berapa ada. Nak kata faham tentang kepentingan umat di dunia pun tak faham. Kalau dia faham dah tentulah isu khilaf dia tak bincang lah. Sebab maka akan memecah belahkan umat manusia. 700 tahun dulu bincang dah isu khilaf, sampai sekarang tak selesai. Sekarang nak bawa bincang juga lagi, nak dedahkan kepada masyarakat, 700 tahun lagi pun tak selesai juga. Jadi kalau ulama tu dia faham maslahat umat, dia tak bincang dah isu khilaf, selesai, aman. Kemudian nak dikatakan ulama zaman Imam Ghazali dan zaman sekarang ni ikhlas kerana Allah pun tak. Dia ada dari segi politiknya, dari segi kedudukannya, dari segi gajinya, dia ada. Itu perbezaan antara ulama zaman dulu, ulama fiqh zaman dulu dengan ulama fiqh zaman kemudian. Ulama fiqh zaman dulu dia juga ahli tasawuf. Tapi ulama fiqh pada zaman Imam Ghazali, dia bukan tasawuf dah, dia ulama betul-betul ilmu sahaja. Jadi
dalam pelajaran akan datang kita akan tengok seorang-seorang. Imam Syafi'i macam mana kehidupan dia, Imam Ahmad macam mana kehidupan dia, Imam Sufyan Ats-Tsauri macam mana kehidupan dia. Lepas tu kita banding dengan ulama fiqh zaman sekarang ni, jauh beza. Jadi rasanya sekadar itu saja perkongsian kita. Yang terakhir, saya nak sentuh tentang Sufyan Ats-Tsauri tadi. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri ni dia tak mau terima jawatan mufti daripada khalifah? Sebab dia tahu kalau dia terima jawatan tu, dia akan dikuasai oleh khalifah. Mulut dia, sebahagian mulut dia terkunci. Bila terkunci, dia tak puas. Dia nak keluarkan fatwa, nak mengajar tu tak boleh. Sebab tu dia lari. Khalifah kata kalau kamu tak mau terima jawatan ni, kamu akan dihukum sebat. Kita sebat lah, dia tak mau. Tak mau terima juga nak hukum bunuh. Dia pun beredar. Ikhtiar dia lah, dia lari. Menyebabkan mazhab dia tak tersebar luas. Jadi kalau kita tengok cara penjajah pun dulu, cara Portugis, cara Belanda, cara British, cara Jepun pun sama. Bila dia tengok ada orang dalam masyarakat tempatan ni bersuara lantang nak lawan dengan penjajah, dia akan tawarkan jawatan. Orang tu mula-mula, mari kita lawan dengan British. Siap asah parang semua, nak lawan ni, nak perang. British hantar wakil dia, ni kami nak bagi jawatan penghulu lah. Rumah kami bagi, pension tiap-tiap bulan kami bagi. Bila dia terima saja, bukan kata dia berhenti daripada seru orang lawan penjajah, dia pula menjalankan dasar-dasar penjajah. Kan? Bila okey, saya terimalah jawatan ni, jawatan penghulu, pension bulanan ada, rumah pun dapat. Tapi dengan syarat kamu tak boleh berhubung lah dengan, tak boleh hasut orang lawan dengan British. Tak apalah. Dia pula menjalankan dasar-dasar British. Macam kita di pejabat lah, kita kerja dalam pejabat, tiba-tiba majikan kita tu dia nak perkenalkan satu benda baru yang memang tak sesuai. Kita tak boleh terima benda ni, tak sesuai. Nak jalankan dalam pejabat tu tak sesuai. Jadi kita nak melawan, kita tak berani. Dalam kalangan kita tu ada satu orang, dia lantang bersuara. Di kantin pun dia bercakap, dalam pejabat pun dia bercakap, dengan orang atas pun dia bercakap. Dia nak, makin lama orang makin ramai nak menentang pelaksanaan benda baru ni. Jadi cara nak senyapkan dia, orang atasan bagi jawatan, ni kami cadang nak lantik kamu jadi ketua, supervisor lah dalam pejabat ni, ketua. Bila dilantik jadi ketua, yang dia tadi duk kata kita mesti menentang benda ni, dia pula kita kena buat benda ni. Tu cara dia. Kita kena buat benda ni. Biasa jadi macam tu lah. Contoh orang nak perkenalkan punch card, dekat kita punya pejabat ni tak sesuai buat punch card kan, gini. Dia yang paling lantang seorang. Tiba-tiba dia dibagi jawatan, dia terima aja jawatan tu kan, terus berubah. Kita punch card ni kita kena buat supaya lebih bersistem, senang nak kawal orang. Masa dia duduk di bawah, dia duduk lawan. Bila bagi jawatan habis. Sebab tu Imam Sufyan Ats-Tsauri dia tak mau terima. Bagi jawatan mufti tu dia tak mau. Dia tahu dah akan dia menentang dasar-dasar pemerintah khalifah yang salah. Bila naik jawatan, dia pula akan buat besar tu. Sebab tu dia lari. Dia rasanya perkongsian kita sekarang itu saja. Sekiranya ada salah dan silap, saya memohon berbanyak-banyak maaf. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang, kita akan tengok satu persatu imam-imam mazhab, macam mana kehidupan mereka yang sebenar. Bukan dari segi fiqh saja, dari segi tasawufnya. Jadi untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.